Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم رب تمم بخير. أما بعد. Yang dihormati seluruh tuan kuasa masjid, para pegawai, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sama-sama berada di dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan padanya. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, nescaya Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman agama kepada dirinya. Maknanya nak jadi baik kena faham agama. Kalau seseorang tersebut tidak berusaha untuk faham agama, seolah-olah dia tidak mahu untuk menjadikan dirinya itu baik. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sebab kita ni dalam hidup kita ni mesti ada ukuran, mesti ada rujukan. Maka rujukan dalam hidup kita ni agama. Kalau kita tak faham agama, maknanya kita tak faham rujukan. Macam mana kita nak guna hidup kita ni jadi baik kalau kita sendiri tak faham rujukan kita? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita nak cuba untuk faham perkara-perkara yang baik berkaitan dengan kefarduan diri kita, iaitu berkaitan dengan sembahyang. Kita masih berada pada rukun yang keenam. Dalam bab solat kita masih berada dalam rukun yang keenam, iaitu i'tidal. I'tidal. Rukun yang keenam iaitu i'tidal. Cuma kita sudah berada di penghujung perbahasan berkaitan dengan i'tidal dan telah kita baca berkaitan dengan sunat qunut. Sunat kunut pada pertemuan yang lalu. Cuma kita masih lagi berada dalam perbahasan kunut. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi. Qala wa yusannu an yaqnuta al-imamu bi lafzil jama', dan disunatkan bahawasanya imam itu membaca kunut dengan lafaz jamak. Maknanya kalau sembahyang berjemaah sunat. Kita kena faham satu-satu ibarat ni. Bila sebut sunat tak wajib, ya, sunat bagi imam untuk membaca kunut dengan lafaz jamak. Tiba-tiba tu imam tu sami'allahu liman hamidah, dia pun Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kita pun subhanallah. Tak kena tuan-tuan. Dia bukan wajib, sunat untuk dia baca Allahumma hdina. Itu sunat bagi imam untuk baca dengan lafaz jamak, lafaz ramai. Baik. Lianna al-Baihaqi rawahu fi ihda riwayatayhi bi lafz al-jama'.
fahumila al-imam fayaqul ihdina wa hakadha. Baik, kerana ada riwayat daripada al-Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkannya dengan lafaz jamak. Dalam hadis tersebut Al-Baihaqi meriwayatkan bacaan qunut dengan lafaz jamak, maka diihtimalkan bahawa ia merupakan lafaz bagi imam. Baik. وعلله المصنف في أذكاره بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء. Dan pengarang yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Azkarnya bahawa seseorang imam itu makruh kalau dia mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja. Makruh bila mana seseorang imam itu membaca doa tapi mengkhususkan hanya untuk dirinya sahaja. Yang tadi sunat kan, tapi kalau tak buat yang sunat itu, apa dia hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Macam kita dalam bab wuduk lah. Dalam bab wuduk dia ada yang sunat, tetapi sebahagian yang sunat itu kalau kita tinggal hukumnya makruh. Contohnya apa dia? Contohnya meniga-niga, membasuh 3 kali itu sunat. Ya, ambil wuduk kita basuh 3 kali itu sunat. Tetapi kalau kita basuh sekali sah tak? Sah, tetapi makruh. Tinggal yang tu dia tak dapat pahala sunat, tapi tinggal itu juga makruh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di sini kita faham di sini bahawa membaca dengan lafaz jamak itu sunat. Tetapi kalau mengkhususkan dirinya, maknanya dia baca untuk dia seorang, dia jadi imam tapi dia baca seorang, tak wajib untuk dia baca ramai, hukumnya makruh. Baik. Kerana disebutkan dalam hadis la ya'umma 'abdun qauman fayakhussa nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menjadi imam seseorang hamba itu akan satu kaum, kemudian dia mengkhususkan dirinya dengan sesuatu doa. Dia khususkan dirinya dengan sesuatu doa tanpa mereka, yakni tanpa jemaah. Fa in fa'ala, sekiranya dia melakukan perkara yang demikian, faqad khanahum, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati mereka. Ini di dalam masalah bab sembahyang. Nanti dia ada lagi perbincangan dan juga perbahasan yang lebih detail. Kalau selepas sembahyang wirid, kan, wirid. Ada wirid yang seperti mana yang saya sebut sebelum ni. Wirid lepas sembahyang ni dia bukan amalan untuk imam baca, makmum diam. Contoh astaghfirullah. Kan imam baca astaghfirullahalazim, kan lafaz tu jamak ke tak jamak tu? Aku minta ampun pada Allah, aku minta ampun pada Allah. Kenapa tidak nastaghfirullah? Imam baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab itu ialah wirid sendiri. Wirid sendiri. Bukan kata imam mewakili makmum untuk ramai-ramai, tak. Yang tu wirid sendiri, fadilat tersendiri. Masing-masing baca, masing-masing dapat fadilat. Macam juga Allahumma ajirni minan nar. Jadi imam baca Allahumma ajirni minan nar. Kenapa Allahumma ajirni minan nar? Sebab itu zikir fardi, zikir persendirian. Dia bukan Allahumma ajirna minan nar. Kan? Kita kadang-kadang apa tu imam tak kerti bahasa Arab. Dia jadi imam ajirna lah. Ada kita yang tak kerti. Ajirni minan nar sebab apa? Itu zikir. Dia pada darjat zikir, zikir fardi, zikir sendiri. Dia baca masing-masing dapat. Sebab fadilat dia ialah berkaitan dengan bacaan sendiri. Kita baca kita dapat fadilat, tak baca tak dapat. Bukan imam mewakili untuk makmum ramai-ramai. Sebab apa? Dia bukan doa, itu darjat zikir ataupun wirid. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi rawahu Tirmizi wa hasanahu
Hadis tadi telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi telah mengatakan hadis tadi ialah hadis hasan. Maknanya hadis yang berada pada darjat yang kedua yang boleh dijadikan sebagai hukum. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isu berkaitan dengan doa ini taradahu fi sairi ad'iyatis salah. Kata ulama, kata Khatib Asy-Syarbini, dia kata dilaksanakan pada keseluruhan doa-doa sembahyang. Maknanya kalau seseorang itu jadi imam, maka semua doa-doa yang dalam sembahyang tadi, hendak dalam sembahyang, bukan luar sembahyang, dalam sembahyang, yang kata doa dalam sembahyang tadi, hendaklah dia baca dengan semuanya dengan lafaz jamak. Kita biasa kalau jadi imam kita baca macam mana tuan-tuan? Apa saja doa yang dalam sembahyang kena baca jamak. Ini yang disebutkan pada permulaan. Baik. Wa bihi sarraha al-Qadhi Husain wal Ghazali fil Ihya kalamuhu 'ala at-tashahhud. Wa naqala Ibn al-Munzir fil Ishraf 'an Asy-Syafi'i annahu qala la uhibbu lil imam takhsis nafsihi bid-du'a dun al-qaum. Jadi dalam mazhab Syafi'i kebanyakan mengatakan bahawa doa dalam sembahyang, bacaan-bacaan dalam sembahyang bagi imam hendaklah dibaca dengan lafaz jamak. Ini kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Contohnya pada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maknanya kena baca macam Rabbana ighfir lana warhamna wajburna wa'fu 'anna warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Maknanya sebab apa? Sebab dia imam. Sairi ad'iyatis salah, keseluruhan doa-doa yang ada di dalam sembahyang. Ini satu pandangan ataupun pandangan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, wal jumhur lam yadhkuruhu illa fil qunut. Adapun begitu, majoriti ulama mengatakan bahawa yang kata kena baca jamak tadi, baca ramai tadi dengan apa dhamir jamak, Allahumma hdina tadi, ya, hanya di dalam qunut sahaja, tidak di dalam doa-doa yang lain kalau seseorang itu menjadi imam. Maknanya kita hari ini kita buat macam mana? Kita baca Rabbighfirli. Itu apa pandangan siapa? Pandangan jumhur ulama, majoriti ulama yang lain selain daripada pandangan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maknanya tak salah lah buat benda tu, tak ada apa pun kan. Cuma jumhur ulama kata tak. Yang kata yang kena baca dengan lafaz jamak tadi hanyalah di dalam qunut sahaja. Adapun yang lain tak. At-tahiyyatul assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna, tak ada masalah. Rabbighfirli warhamni wajburni, tak ada masalah kan. Allahu akbar kabira walhamd, doa iftitah, ada. Semua itu bacaan sendiri-sendiri sahaja. Hanya dalam bab qunut, maka ketika itu imam barulah diminta untuk membaca dengan lafaz jamak. Sunat untuk imam membaca dengan lafaz jamak. Baik. قال ابن المنذر وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة يقول قبل القراءة. Dan telah sabit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bertakbir di dalam sembahyang, Nabi akan membaca sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah kita baca apa? Kita baca doa iftitah. Doa iftitah ini ialah doa yang tak boleh didahului oleh benda lain. Kalau nak kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lupa nak baca doa iftitah, kan? Kita pun Allahu Akbar, tak boleh, luput dah waktu dia. Luput dah waktu. Maknanya kita kena terus dengan Al-Fatihah tadi.
Maknanya doa ini termasuk selepas bacaan doa iftitah, baca doa ini. Apa dah Nabi baca? Nabi pernah baca Allahumma naqqini, Allahumma ghsilni. Ya Allah sucikan aku, ya Allah bersihkan aku. Bersihkan aku. Jadi Nabi membaca dengan lafaz mufrad, singular, lafaz seorang, mufrad ni. Maknanya ad-du'a al-ma'ruf. Wa bihadza aqul, dan demikianlah apa yang aku pegang. Apa yang aku pegang maknanya Khatib Asy-Syarbini berpandangan bahawa sama seperti mana jumhur ulama. Khatib Asy-Syarbini pengarang kitab Mughnil Muhtaj ini. Khatib Asy-Syarbini salah seorang ulama dan murid Syekh Ramli, Khatib Asy-Syarbini. Wa bihadza aqul, intaha. Wa dzakara Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyatakan bahawa anna ad'iyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha bilafzil ifrad wa lam yadhkur al-jumhur at-tafriqah bain al-imam wa ghairihi illa fil qunut. Ibn Qayyim menyatakan bahawa keseluruhan, dia menguatkan lagi, keseluruhan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dengan lafaz mufrad, singular. Dalam sembahyang ni Nabi semua dengan lafaz singular sahaja, tidak dengan lafaz jamak. Dan walam yadhkur al-jumhur, dan tidak menyebut jumhur, majoriti ulama, at-tafriqah, perbezaan di antara imam dan juga selain daripada imam, melainkan di dalam bab qunut sahaja. Maknanya hanya dalam qunut sahaja dengan lafaz jamak tadi, dengan lafaz ramai, dengan lafaz Allahumma hdina. Yang lain semua ni. Maknanya macam itulah. Baik. وكأن الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط. Seolah-olah perbezaan bainal qunut wa ghairihi, di antara qunut dan selainnya, annal kulla, bahawa keseluruhan, maknanya jamaah itu ma'murun bid-du'a, semua itu diperintahkan untuk baca. Macam kita doa iftitah, semua kena baca tak? Semua kena baca. Doa antara dua sujud, kan? Semua kena baca tak? Semua kena baca. Seolah-olahnya begitu. Memang begitu pun. Ma'murun bid-du'a bi khilafil qunut, berbeza dengan qunut. Sebab apa qunut? Fa innal ma'mum, kerana ma'mum hanya mengaminkan sahaja bacaan qunut tadi. Oleh kerana itu qunut itu dibaca dengan lafaz jamak, dengan lafaz ramai. Wahada huwa zahir kama afta bihi syaikhi, dan inilah yang zahirnya seperti mana yang telah difatwakan oleh Syekh Ramli. Baik. Wa zahiru kalam al-musannif ka aslihi ta'ayyun hadhihi al-kalimat al-qunut. Okey, jelas. Wa huwa wajhun ikhtarahu al-Ghazali, dan ini merupakan satu pandangan, satu wajah yang dipilih juga oleh al-Imam al-Ghazali, walladhi rajjahahu al-jumhur annaha la tata'ayyan. Wa ala hadha law qanata bima ruya lima ru'a an Umar radhiyallahu ta'ala anhu fil witr wa huwa Allahumma inna nasta'inuka ila akhiri kana hasanan. Dan jelas daripada lafaz musannif itu, iaitu ka aslihi, seperti asalnya, yakni tertentu kalimat-kalimat kunut ni. Makna kalimat kunut ni ada kalimat khusus sahaja. Wa huwa wajhun ikhtarahu al-Ghazali, ini wajah yang telah dipilih oleh al-Imam al-Ghazali, dan inilah yang telah ditarjih. Dan apa yang ditarjihkan oleh jumhur ulama, bahawa lafaz kunut itu tidak tertentu, maknanya tidak tetap, tak semesti dengan Allahumma hdina saja, tak semesti dengan Allahumma hdini saja, boleh dengan lafaz-lafaz yang lain. Wa ala hadha, dan atas yang demikian itu, law qanata bima ruya an Umar radhiyallahu taala anhu fil witr wa huwa Allahumma inna nasta'inuka ila akhir kana hasanan. Maknanya kalau seseorang itu membaca kunut seperti mana yang telah diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar membaca kunut dengan lafaz yang lain,
Lafaz yang lain, Allahumma inna nasta'inuka ila akhir, panjang kunut tersebut. Kalau baca dengan doa tersebut, dengan kunut tersebut, boleh tak? Boleh juga. Itu juga merupakan baik, kata jumhur ulama. Maknanya jumhur ulama tidak menetapkan lafaz kunut hanya tertentu dengan lafaz Allahumma hdina ataupun Allahumma hdini sahaja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannul jama', dan disunatkan jama' bainahuma lil munfaridi wa li imami qaumin mahsurin radina bit tatwil. Dan disunatkan himpun di antara keduanya, maknanya baca bagi panjang lagi. Himpun hak Allah mahdina dengan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Allahumma inna nasta'inuka tadi pun boleh juga himpun dua-dua. Sunat kata Syekh ni, bahawa dihimpunkan di antara kedua-duanya untuk siapa? Untuk orang yang sembahyang seorang. Orang yang sembahyang seorang, dia nak kunut baca panjang, terpulang, tak ada masalah, kan? Begitu juga bagi imam sesuatu kaum mahsurina radina bit tatwil, imam makmum yang tetap, yang mana mereka itu radina bit tatwil, yang redha ataupun setuju kalau imam baca panjang tadi. Maknanya kalau imam nak kunut panjang boleh, tapi makmum kena redha. Makmum kena redha. Imam ni dia bukan terikat dengan syok sendiri dah. Ya, imam ni dia tak boleh syok sendiri, seronok sendiri, tak boleh. Dia mesti dengan keredaan makmum. Nak lantik imam, nak apa dengan imam, redha makmum. Bukan redha individu. Katalah ada orang tak setuju imam tu seorang, dia ni siapa? Pemimpin tertentulah, pemimpin NGO tertentu tak setuju, saya tak setujulah dengan imam tu, kita buang imam tu. Tapi makmum, makmum redha, jangan kacau. Kalau makmum tak redha, kacau, tak apa. Makmum redha, ini terikat dengan hukum fiqh. Ya, apa-apa pun makmum redha. Nak jadi imam tapi makmum tak suka, tak boleh. Nak jadi imam, makmum tak suka, tak boleh. Nak panjang, kena makmum redha. Nak kunut panjang, kena makmum redha. Hatta kalau nak tasbih panjang dalam sujud, dalam rukuk, 3 kali hak sunat, 4 kena minta izin dengan makmum. Yang tu kena jadi imam ni. Dia bukan boleh sewenang-wenangnya, sesuka hati kita ni nak buat, lebih kurang tak boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu kena ada kefahaman berkaitan dengan fiqh sembahyang ni. Fiqh sembahyang ni, fiqh berkaitan dengan berjemaah ni, kita kena reti, kena faham tuan-tuan. Ya, nak panjang boleh, silakan, tapi kena dengan redha makmum. Contohnya subuh tadi, subuh katalah imam jadi imam subuh, dia nak kunut panjang, dia beritahu sebelum sembahyang, insya-Allah saya minta izin kunut nanti saya nak baca panjang sikit, boleh ke? Makmum kata okey, tak apa imam, sekali-sekala. Sekali-sekala boleh. Ramai-ramai setuju, okey, imam kunut panjang, tak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba tuan-tuan, boleh tak? Tak boleh. Kena radina bit tatwil. Radina bit tatwil. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa ayyuhuma yaqaddam. Mana satukah yang nak mula dulu? Yang Allah mahdina ke ataupun Allah inna nasta'inuka? Sayati fi salatin nafli insyaallah taala. Perbahasan ini akan datang di dalam masalah perbincangan sembahyang sunat. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau qara'a ayatan minal Quran. Kalau seseorang imam tadi, selesai dalam bab tadi, masuk bab lain pula. Bab kalaulah, permasalahan yang dia bawa, kalaulah seseorang itu dia membaca ayatan minal Quran. Tak kira lah asal orang semayang ni, dia membaca satu ayat daripada Al-Quran, wa nawa bihal qunut, dan dia meniatkan Quran itu sebagai qunut. Kita kena faham je, qunut ni tuan-tuan ialah sunat ab'ad di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i.
Maknanya kalau dia niat kunut, lepaslah. Adakah lepas sunat ab'ad tadi ataupun tidak? Fa in tadammanat, sekiranya ayat Quran itu tadammanat, mengandungi doa, ada doa di dalam ayat tersebut, au shibhahu, ataupun seumpama dengan doa. Seumpama dengan doa, contohnya apa dia? Seumpama dengan doa ni seperti akhir surah Al-Baqarah. Seperti akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kan dia angkat tangan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tak ingat tuan-tuan, tiba-tiba itu jadi kelam tuan-tuan. Kelam tu sampai lupa apa doa ni. Dia teringat siang tadi tahlil, malam tadi tahlil. Oh, malam tadi tahlil baca yang ni lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai akhir tuan-tuan. Dia baca yang tu, boleh tak? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka sekiranya ayat tersebut mengandungi doa ataupun seumpama dengan doa seperti akhir surah Al-Baqarah, maka memadailah baginya itu akan kunut. Akan kunut. Cuma bila sebut, oleh kerana kita sebut tentang akhir surah Al-Baqarah tadi, saya nak pesan, nak perbaiki sedikit. Kita biasa tahlil tuan-tuan, kita biasa tahlil. Cuma kadang-kadang kita ni tahlil, kita ikut orang baca. Kita ni orang yang dah mengaji. Tuan-tuan ni orang yang mengaji, orang kata mengaji banyak, kuliah maghrib tak tinggal, kuliah subuh tak tinggal. Perbaikilah. Jangan diikut macam orang lain buat. Contohnya macam tahlil kan, kita akan baca akhir surah Baqarah, nasina rabbana wala tahmilna isran kama hamalta 'alal ladzina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Kan selepas tu kita baca macam mana? Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Apa yang biasa kita buat? Orang biasa, orang Melayu kita ni, dia suka berlagu di situ. Tak salah, nak ulang tu tak ada masalah. Cuma dia jadi baca wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu. Kenapa jadi panjang? Wa'fu 'anna waghfir lana. Itu tambah. Itu ayat Quran. Ayat Quran yang kita baca tu, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kan kita tambah huruf jadi panjang. Hak pendek kita jadi panjang. Nak berlagu wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nak ulang-ulanglah 3 kali 10 kali pun tak ada masalah, tapi baca bagi betul. Baca bagi betul. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tak ada masalah, baca bagi betul. Baik, itu selingan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa illam tatadammanahu, sekiranya ayat tersebut tidak mengandungi doa ataupun seumpama dengan doa, untuk dia baca kunut tadi tidak mengandungi perkataan-perkataan seperti mana doa. Dia sembahyang seorang kan, tidak mengandungi, baca Al-Quran tapi tidak mengandungi ayat tersebut seumpama doa, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullah, seperti mana tabbat yada, seperti mana surah Al-Lahab tadi, tabbat yada abi lahabin wa tab, angkat tangan tabbat yada. Sudah tuan-tuan. Ataupun seperti mana ayat hutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, makmum hak tak reti tuan-tuan, amin. Tak reti, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, amin. Sama-sama tak reti tuan-tuan. Tak apa, amin, amin, amin. Kalau tabat yada tu kok makmum ingat baca ayat hutang. Panjang kunut imam kita tadi. Alim ni mesti balik luar negara ni. Rupa-rupanya tak ingat kunut. Tak apalah tuan-tuan. Ayat tu dia memadai tak? Kalau ayat tadi tidak memadai, au fiha ma'na wa lam yaqsud bihal qunut lam tujzih. Maknanya tidak memadai.
ataupun mengandungi maknanya, iaitu makna kunut tadi, akan tetapi dia tidak berniat dengannya itu kunut, tidak qasdkan dengannya kunut, maka tidak memadai dengan bacaan tadi sebagai kunut, maka tidak mendapat fadilat ataupun kelebihan daripada kunut tadi, maknanya tidak mendapat ganjaran sunat yang kita sebutkan tadi. Lima marra anna al-qira'ah fi salat fi ghairi al-qiyam makruha. Bahkan ada yang menyebutkan bahawa bacaan al-qira'ah fi salat fi ghairi al-qiyam, selain daripada qiyam, maka bacaan itu makruh. Contohnya macam mana? Kita baca surah ketika mana sujud. Kan baca surah ketika mana sujud, bacaan itu sunat tapi tak kena tempat. Baca di mana? Waktu sujud, waktu rukuk, waktu tasyahud. Yang tu tempat itu bukan tempat untuk baca surah, maka bacaan itu adalah makruh. Makruh. Baik, qala fil majmu' al-Baghawi wa ikrah italat al-qunut, dan dimakruhkan memanjangkan kunut ai bi ghairi masyru' kat tasyahhud awal. Makruh kita memanjangkan kunut. Sebab tu jangan saja-saja dak pi panjang-panjang. Kunut ni makruh hukumnya. Sebab tu ada lafaz yang tertentu seperti mana yang dipegang oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Lafaz ini je lah. Lafaz itu sahaja. Dia bukan sewenang-wenang doa kunut ni. Dia ada bacaan-bacaan dia yang tertentu seperti yang dipegang oleh al-Imam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau nak bacaan yang lain boleh dengan pandangan mazhab yang lain. Sebab apa? Mazhab yang lain tidak menetapkan lafaz tertentu, lam tata'ayyan. Lima marra anna al-qira'ah ay bighairi masyru' kat tasyahhud al-awwal. وظاهره عدم البطلان وهو كذلك لأن البغوي القائل بكراهة التطويل قائل بأن التطويل الركن القصير يبطل عمده. وقال القاضي حسين ولو طول القنوت زائدا على العادة كره، وفي البطلان احتمالان. وكان الشيخ أبو حميد يقول في قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perbincangan berkaitan dengan tajuk yang lain, batal tak batal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab yang mengatakan demikian itu bikarahati tatwil ialah orang yang berkata memanjang bi anna tatwil rukun qasir yubtilu amda. Memanjangkan rukun yang qasir, rukun yang pendek itu dengan sengaja membatalkan sembahyang. Memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Contohnya memanjangkan i'tidal. Kita i'tidal ni rukun pendek, maka kita panjangkan dengan sengaja, hukumnya batal. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره للأخبار الصحيحة في ذلك. Dan yang sahihnya bahawa sunat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir qunut. Di akhir qunut sunat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam sembahyang ini selawat sahaja ada 3 hukum. Selawat sahaja ada 3 keadaan dia. Satu, sunat. Sunat yang macam mana? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Di mana ni? Pada tasyahud awal. Sunat, minta maaf, dia ada 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 2. Satu sunat ab'ad, satu lagi rukun. Betul. Satu sunat ab'ad, satu lagi rukun. Sunat ab'ad ialah pada qunut. Pada qunut itu sunat ab'ad dipanggil. Sunat ab'ad maknanya contohnya macam mana? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berhenti takat tu sahaja. Kita tak bersalawat, tak wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akhir sembahyang sebelum salam disunatkan untuk kita sujud sahwi.
Sebab apa? Sebab kita telah meninggalkan sunat ab'ad, iaitu selawat. Selawat ketika akhir qunut, itu dipanggil sunat ab'ad di situ. Sunat ab'ad di situ. Ada satu lagi, selawat itu ialah rukun. Selawat yang menjadi rukun. Sebab apa? Dalam sembahyang, di antara rukun qauli ialah selawat. Di mana selawat? Pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu sunat, bukan sunat, rukun qauli. Untuk kita, rukun qauli. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab kita nak berselawat di akhir qunut ni, kita fokus di sini. Bacaan kalau boleh perhatikan. Kalau kita nak berselawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau salla akhir dengan salam. Salla salam. Kalau salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia ataf kepada salli yang mula-mula tadi. Kalau salat, wa sallallahu akhir dengan wasallam. Ini kena perhatikan. Lebih-lebih lagi kalau jadi imam. Jadi imam orang dengar, bayar seorang tak ada masalah. Jadi imam kena betul lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kadang-kadang tersasul. Sebab apa? Sebab kita biasa selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan? Betul lah. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, salah. Salah dari sudut hubungan di antara salli dengan wasallam. Baik, tak apalah, yang tu dari sudut bahasa sahaja, tidak membatalkan sembahyang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wathani, pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama, hukumnya sunat kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang kedua, la tusan, tidak disunatkan, bal la tajuz hatta tabtul as-salah bi fi'liha ala wajhin. Bahkan kata ulama, bukan hanya sekadar tidak sunat, tetapi tidak boleh. Sehingga menyebabkan boleh batal sembahyang kalau kita berselawat. Sebab apa? Dengan membuatnya, li'annahu naqqala ruknan qawliyan ila ghairi mawdi'ih, kerana dia memindahkan satu rukun qauli. Pindah satu rukun qauli. Rukun qauli apa dah? Selawat tadi. Selawat tadi rukun qauli. Apa rukun qauli yang dalam sembahyang? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat. Ada 5 rukun qauli. Ingat ada lagi? Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat, tahiyat akhir, selawat pada Nabi, dan salam. Ini 5 rukun qauli. Kena ingat rukun qauli ni. Selawat dia bukan sama dengan tasyahud. Tasyahud walaupun kita baca tasyahud akhir, kita baca. Selawat rukun qauli yang lain. Rukun qauli yang lain. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita memindahkan rukun qauli tadi pada kunut, ada pandangan ulama kata tak boleh di situ. Sebab apa? Sebab kita memindahkan tempat yang sepatutnya berada pada tasyahud akhir yang menjadi rukun, tiba-tiba kita baca di dalam kunut. Bila pindah rukun ke tempat yang tidak kena, maka batal sembahyang. Contoh macam mana? Contohnya dia sebut di sini. Contohnya kita baca kita baca Fatihah. Sengaja baca Fatihah pada tasyahud akhir. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pindah di situ tuan-tuan. Batal sembahyang. Itu rukun qauli. Tak boleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu pandangan. Li'annahu naqqala ruknan qawliyan ila ghairi mawdi'ih, kerana dia telah memindahkan satu rukun qauli ke tempat yang lain, bukan tempat dia. Wa jazama fil adhkar al qawl al awwal bisun salam. Dan telah diputuskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Adhkar bahawa ia hukumnya sunat.
Sunat, tetap sunat. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat kita berselawat di dalam qunut. Dia tu bukan kata memindah rukun. Tak, ini selawat yang lain, bukan selawat yang rukun. Bukan selawat yang rukun. Baik. Wa yusannu as-salah al-an. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak pindah rukun kau. Tak pindah rukun tuan-tuan. Sebab apa? Ini benda yang lain. Selawat yang lain, bukan selawat yang tasyahud akhir. Kalau kita nak kata rukun, pindah rukun, banyak kalau macam tu. Contohnya macam mana? Takbir. Kan kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Kan rukun kita baca takbir, Allahu akbar juga. Tak pindah rukun tak? Tak pindah rukun pun di situ. Kan? Sebab apa? Itu takbir yang lain. Itu takbiratul ihram. Ini takbir intiqalat. Itu selawat mana? Itu selawat pada tasyahud akhir. Ini selawat dalam qunut lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hukumnya tetap sunat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sikit lagi. Wa yusannu as-salah al-an, dan sunat kita berselawat atas ahli keluarga. Wa ankarahu Ibn Farkah, mana Allahumma salli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kan sunat. Ada orang kata cukup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, kita wa ala alihi kan, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, cukup dekat tu je. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, cukup dekat tu. Ataupun macam itulah. Wa ankarahu Ibn Farkah, ada yang menolaknya, tidak mengatakan sunat. Wa qala hadha la aslalah. Wa istadal Isnawi lisan salam lisan bi al-ayah wa Zarkashi lisan al bi khabar kaifa nusalli alayka wa kharaja bi qawli fi akhiri annaha la tusannu fi ma 'ada wa huwa kadhalik wa in qala fi al-'iddah la ba'sa biha awwal wa akhiru li athar warda fihi wa ma qala al-'ajali fi syarhi min annahu law qara ayatan fiha isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam istahabba yusalli alayhi aftal musanni bi khilafiha. Jadi ini perbincangan, perbahasan berkaitan dengan ulama. Ada yang mengatakan boleh kita berselawat ke atas ahli keluarga, ada yang mengatakan tak setuju dan sebagainya. Apapun yang penting, ramai ulama, majoriti ulama mengatakan boleh untuk kita berselawat ke atas ahli keluarga. Bukan hanya tertentu pada Nabi SAW sahaja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yusannu, dan disunatkan apa dia? Raf'u yadayhi. Qunut ni sunat kita angkat tangan. Fihi wa fi sa'il adiyah. Padanya, pada doa qunut dan pada doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain, doa-doa selepas sembahyang lah. Jangan doa iftitah pun angkat tangan, doa di antara dua sujud pun angkat tangan. Ada doa selepas sembahyang. Sunat untuk kita angkat tangan. Kadang-kadang kita malah angkat tangan, tuan-tuan. Doa-doa tapi tak mau angkat tangan, relax, tak mau angkat tangan. Angkatlah tangan. Kan ada fadilat tertentu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana lil ittiba' rawahu fihi al-Baihaqi bi isnad jayyid wa fi sa'il ad'iyah asy-syaikhan wa ghairihima. Yang kata doa-doa yang lain dalam qunut, ada sanad yang baik, Baihaqi, sanad yang baik. Dalam doa-doa yang lain, doa yang mana? Doa selepas sembahyang. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wathani la yarfa fil qunut. Ada pandangan yang kedua mengatakan bahawa tak angkat tangan. Ni pandangan kedua. Kalau tuan-tuan tak angkat tangan lepas ngajian ni, terbulanglah kan, sebab kita mengaji. La yurfa fil qunut li'annahu du'aun fi salah, kerana ia merupakan doa dalam sembahyang. Fala yusannu fihi ar-raf' qiyasan ala du'a al-iftitah wa at-tashahhud. Yang ni dia kata sama, sebab seperti mana doa-doa dalam sembahyang yang lain. Doa dalam sembahyang yang lain kita tak angkat. Doa dalam iftitah kita tak angkat. Doa di antara dua sujud kita tak angkat. Dalam tasyahud kita tak angkat. Maka tak angkatlah dalam qunut. Sebab apa? Sebab dia dalam sembahyang juga. Itu disebut dalilnya, hujah mereka. Wa farraqal awwal, dan puak yang pertama membezakan bi annahu liyadaihi fihi wazifah, bahawa bagi kedua tangannya pada keadaan itu ada wazifah, ada dia punya tanggungjawab dia. Sikit 3 minit ni. Ada wazifah. Ketika mana doa iftitah, tugasan tangan letak di mana?
tugasan tangan letak di dada. Takkan ada dua tindakan, dua keadaan. Ketika mana tasyahud, di mana tangan? Tangan ada wazifah, ada tanggungjawab dia, ada tugasan dia. Tasyahud macam mana? Ada tak tangan macam tu, tak boleh lebih pada lutut. Ada tangan yang tak macam tu, genggam macam tu dan sebagainya. Itu ada wazifah dia. Maka dalam kunut ada wazifah dah, ada tugasan dah. Tak ada tugasan. Maka di situ disunatkan untuk kita angkat tangan. Wala wazifata lahuma huna, tidak ada tanggungjawab dia, tidak ada tugasan bagi tangan itu di sini, iaitu di dalam kunut. Maka disunatkan untuk angkat tangan ketika mana membaca doa kunut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, wasiati insyaallah taala fil istisqa annahu yusannu fid du'a an yaj'al zahra kaffayhi ila as-sama' in da'a li raf'i bala. Dan akan datang perbahasan di dalam masalah istisqa, sembahyang istisqa, sembahyang minta doa, minta hujan, annahu yusannu fid du'a, bahawa disunatkan dalam doa itu an yaj'al zahra kaffayhi ila as-sama', dijadikan di belakang tangannya ke langit, in da'a li raf'i bala, sekiranya dia doa untuk angkat wa aksahu inda li tahsil syai'. Pusing-pusing tangan tu kan untuk anda pusing, untuk tolak bala, untuk dapat sesuatu pusing itu. Fa hal yuklab kafai anda qawli fil qunun wa qini syarra ma qadai aw la. Jadi kalau dalam sembahyang istisqa kita pusing tangan, kalau tolak bala kita pusing, kalau nak kita pusing macam ni kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kunut ada juga kita baca waqini, kan kita baca waqini syarra ma qadait, lindungilah aku daripada apa yang buruk-buruk yang engkau telah tetapkan. Kita minta lindung lah, kita minta lindung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah kita nak pusing? Afta syaikhi bi annahu la yusannu ay li'anna al-harakah fi salah laysat matlubah. Kata Syekh Ramli tak perlu untuk kita pusing-pusing di dalam sembahyang, kerana harakah pergerakan di dalam sembahyang bukan satu benda yang dituntut. Tak dituntut begitu. Jadi itu hanya dalam istisqa sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita ada sikit lagi sambungan berkaitan dengan doa kunut ini, sama ada kita nak sapu tangan, apa yang kita nak baca ketika mana imam baca doa. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah hari Ahad nanti kita ada kursus tahsin salat. Program ini khusus untuk mu'alaf. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan mu'alaf ataupun sama tak reti lah dalam bab sembahyang, kita nak bincang benda yang basic. Kalau tuan-tuan rasa nak hadir, program jam 8.30 pagi insyaAllah di Dewan Atas insyaAllah. Jadi itu saja makluman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.